Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan tengok ujian anion sebab saya ada dapat satu soalan daripada Adilah. Thank you Adilah for the question untuk saya terangkan tentang ujian anion. Okay. Yang dalam silibus SPM, KSSM and since KBSM pun ujian anion yang anda pelajari ada karbonat, okay, ada klorida, sulfat dan juga nitrat. Ini sahaja anion yang dipelajari dalam silibus KSSM. Okay, SPM Kimia. Okay, so yang pertama, untuk kita uji kehadiran karbonat. Untuk kita uji kehadiran karbonat, that is the easiest. Kenapa saya kata that is the easiest? Okay, karbonat ni macam ni. Kita ada satu test tube lah katakan. Okay. Katalah bahan X ni kita tak sure dia karbonat ke tidak. Kita suspect dia adalah karbonat. Contoh soalan tu dia kata besar kemungkinan bahan itu adalah satu karbonat, garam karbonat. So macam mana you nak sahkan dari segi ujian anion? Dari segi ujian anion yang you boleh buat adalah, katalah bahan X itu kita akan masukkan sebanyak 2 cm3 dalam satu test tube ni. Okey. Kemudian kita akan masukkan asid. Apa-apa asid. So, asid ni can be asid hydrochloric, can be asid nitric, can be asid sulfuric, can even be asid ethanoic. Asid lemah pun boleh, tak kisah. Asalkan dia asid. Okey, kita campur 2 cm. Tadi earlier, 2 cm3 of larutan X yang kita nak uji tu dengan 2 cm3 of the acid. Okey. So, jika dalam X ini, kalau dalam X ini ada karbonat, apa yang kita akan dapat adalah kita akan berlaku pembuakan gas. Effervescence. In English, it's effervescence. Pembuakan gas ni macam mana? Dia macam psh, tu. Macam bila kita buka canned drinks, yang soft drinks tu kan, air gas, dia kan keluar ada bunyi tu, that is pembuakan gas, bunyi tu. Okay, so bila ada that bunyi, berlaku pembuakan gas, istilah yang you boleh guna adalah pembuakan gas, maka sahlah dalam X ini ada ion karbonat. So sebab itu kalau perasan dalam setiap ujian anion yang lain, ada 3 ni, the first thing yang kita akan masukkan adalah acid. Sebab apa kita masukkan asid? Sebab kita nak eliminate that is not a carbonate. So kita akan tengok macam mana pula nak ingat untuk yang garam yang lain-lain, untuk anion yang lain-lain. Okay, untuk karbonat there's no mnemonics ke apa yang saya dapat daripada cikgu-cikgu lain. Untuk yang lain-lain ni, klorida, sulfat dengan nitrat, dia ada mnemonics, dia ada a cerita on how to remember ujian anion ini. Ini bukan yang saya buat sendiri tau. Saya memang tak kreatif untuk create a mnemonic ke untuk create the cerita. Selalunya saya ambil daripada cikgu-cikgu lain. Yang ini saya tak berapa ingat daripada cikgu mana. If I'm not mistaken, is Cikgu Zul Pahang. So thank you very much to Cikgu Zul. Kalau bukan Cikgu Zul pun kepada owner asal lah. Okay. So dia ada satu roda ni. Okay. Saya lukis dulu. Kita ada hasrat agung. Ini hanya untuk mnemonic tau. Bukan tujuan untuk Untuk apa? Okay. Hasrat agung. Okay. Kita pergi pula kepada the next one. I will use a blue. Haji balik. Okay. Satu lagi adalah Allah. Hendak fitrah harta Sofi. Okay. Okay. So, dia macam mana? Kita nampak ada ion-ion ni kan? Okay, kita nampak ada ion ni.
dalam bulatan tu adalah reagentnya. Reagent tu apa? Adalah larutan yang kita akan gunakan. Okay. So, yang berada di dalam bulatan ni, contohnya dalam kes ini adalah asid nitrik. Asid nitrik dan juga larutan argentum nitrat. Dia ni digunakan untuk apa? Yang dalam bulatan ni adalah untuk menguji kehadiran ion klorida. So yang dalam bulatan adalah untuk menguji ion yang seterusnya, ion klorida. Maksudnya kat sini adalah kalau kita ada satu test tube yang kita jangkakan ada ion klorida kat dalam tu, contoh X again. X ni kita suspek ada klorida. Ya ke ada klorida? So kita tak sure. Apa yang kita boleh buat adalah kita akan masukkan 2 cm3 asid nitrik dan juga 2 cm3 larutan argentum nitrat. Kita goncang dan kita akan dapat mendakan putih. Bermaksud adalah ion klorida tu. Kalau tak ada mendakan putih, that means tak adalah tak adalah ion klorida tu. Okey, dapat tak? Benda yang dalam bulatan ini adalah untuk menguji kehadiran ion yang dalam bulatan seterusnya tu. Okey, bermaksud kalau kita pergi kepada yang seterusnya, ini adalah asid hidroklorik dan juga larutan barium klorida. Kita nak guna untuk uji kehadiran ion sulfat. So, kalau dalam test tube tu contoh Y dah pula saya guna. Y ni kita suspek ada ion sulfat. Okey. So, macam mana kita nak uji? Kita masukkan 2 cm3 asid hidroklorik dan 2 cm3 larutan barium klorida. Lepas tu kita goncang. Lepas tu nampak ada mendakan putih juga. Kalau ada mendakan putih, maksudnya confirm itu ada ion sulfat. Maksudnya Y tadi something sulfat lah. It can be sodium sulfate, it can be zinc sulfate ke, magnesium sulfate ke, it can be anything. But then the ending tu mesti sulfate. Macam tu. Okay. Kita pergi pula kepada seterusnya, iaitu ada 3 perkara ni. Asid sulfurik. Kalau perasan, asid sulfurik ni ada 2 kali. Asid sulfurik yang pertama adalah asid sulfurik cair. Kemudian kita ada larutan ferrum 2 sulfat. Nampak ni? Ferrum 2 sulfat. Dan yang terakhir adalah asid sulfurik pekat. Yang ini kena mention lah pekat tu. Okey. Ini adalah digunakan, larutan-larutan ini adalah digunakan untuk menguji kehadiran ion nitrat. Okey. So bermaksud katalah kita ada test tube tu. Kita ada larutan Z. Kita suspek dia ni adalah nitrat. Ya ke? Kita tak sure. So apa yang kita akan buat adalah kita akan masukkan 2 cm3 asid sulfurik cair. Kemudian 2 cm3 larutan ferrum 2 sulfat. Kita akan goncang. Lepas kita dah goncang, kita akan masukkan setitis demi setitis asid sulfurik pekat. Atau kita sebut kat situ, masukkan secara perlahan-lahan asid sulfurik pekat. Kalau secara eksperimennya, kita akan masuk through the dinding, dekat tepi dinding ni. So that kita nak make sure it is slowly done. Okey, apa yang berlaku kat sini? Bukan mendakan putih tau. Kita akan nampak cincin perang. Cincin perang ni rupa macam mana? Okey, kita tengok apa rupa cincin perang ni. Ini sebabnya saya dah buat dengan murid saya di sekolah. So ini adalah mendakan putih. So tadi ion klorida dengan ion sulfat itu kita akan nampak mendakan putih macam ni. Okey, tapi kalau cincin perang, rupa dia macam ni. Yang dekat sini ni. This is the cincin perang. Okay. Bukan kat atas tu. Kat sini. Cincin perang tu berada di tengah-tengah. Saya tak tahulah you all nampak ke tak. I hope you can see. Cincin perang tu dia akan berada di tengah-tengah. Bukannya dekat hujung. The solution is here. Top of the solution is here. Tapi dia ni berada di sini. Allahu Akbar. Macam mana saya nak undo?
Okey. So cincin perak tu kenapa dia dikatakan cincin perak? Sebab kalau kita tengok daripada atas, saya tak ada pula gambar daripada atas. Kita memang nampak dia macam berlubang, dia hanya keliling aja macam cincin. Okey. So itu adalah cincin perak. So that's how untuk ujian anion. So saya ada macam gambar yang saya memang dah type properly so that it's not so messy macam ni. So mana ke dia? Oops. Ni. Okay, so this is the ujian anion which saya akan bubuh di akhir video ni. Okay, so saya dah tulis pun dia punya cara nak ingatnya. Yang pertama, hasrat agung. Kenapa hasrat agung? Oh, kita patah balik tadi. Kenapa hasrat agung? Kita nakkan perkataan tu lah. Hasrat tu, H is because of the acid. Agung, Ag because of argentum nitrate. ONG kan? Nitrat ni kat sini. Okay, so kita tahu bahawa dua-dua ni berkaitan dengan nitrat. Asid nitrik dan juga argentum nitrate. Guna untuk uji klorida ni. Klorida ni apa? Kalau nak guna yang ni pula adalah haji balik. Sebenarnya balik haji perkataan dia. Tapi sebab sequence dia adalah asid dulu. Kemudian baru larutan barium klorida. That's why jadi haji balik tu. Haji balik. Kenapa haji balik? H ni adalah asid. Ba adalah barium klorida. K kat belakang ni untuk klorida. So kita tahu asid ni adalah asid hidroklorik. Barium ni pun barium klorida. Dan yang terakhir ni adalah hendak fitrah lah. Saya eja macam tu supaya FE tu kan. Harta Sofi. Okey. H yang pertama adalah untuk asid sulfurik. Fitrah ferrum 2 sulfat. H yang kedua adalah untuk asid sulfurik pekat. Sofi ni untuk sulfat. Actually saya ada student pun nama Sofi few years ago. Okay. So macam itulah cara nak ingat dia. And in terms of SPM, setakat hari ini yang saya perasan, ujian nitrat lah sebenarnya yang paling kerap keluar SPM. So mungkin kalau you study untuk you revise, bukan saya kata you spot tak. Tapi you emphasize lebih kepada ion nitrat tu lah. You ingat lah, make sure you ingat the steps, the sequence of it. Okay. So itu sahaja. Sekian. Terima kasih.